Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Jom, aku nak bawa hampa. Kita pi tengok daripada Parti Keadilan Rakyat punya kira AMK. Memang gila. Syed Saddiq patah hati. Syed Saddiq mati akal. Syed Saddiq dah tak ada hujah. Memang dia bel, memang dia buh, memang dia bagi sindiran, dia bagi hujah. Yang memang Allahu Akbar. Inilah kita nak fikiran anak muda yang luar biasa. Kita nak fikiran anak muda yang berpengetahuan, yang berani berkata-kata, yang hebat, yang gah. Jom kita bersama. Misleading fact. Sebagai contoh, hari ini, walaupun dana tidak disalurkan terus kepada MP pembangkang, tapi dana tidak pernah berhenti turun ke peringkat negeri ataupun agensi-agensi kerajaan yang melibatkan juga agensi di peringkat kerajaan negeri. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan, maksud saya pembangkang Pakatan Harapan, boleh membuat satu moratorium ataupun perjanjian dengan Perikatan Nasional supaya adanya satu persetujuan bahawasanya we are on the middle ground. That means there's no such thing as, the change of government or whatsoever, tapi peruntukannya masih masuk. Dan seperti juga apa yang berlaku sekarang, masih ada ajakan-ajakan daripada Kerajaan Perpaduan, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang diketuai oleh TPM ataupun Timbalan Perdana Menteri, itu Datuk Seri Fadilah Yusof, untuk mengajak MP-MP pembangkang untuk berbincang supaya mencapai kata persetujuan dan berlaku perkara yang sama. There's no such thing as penggulingan kerajaan dan sebagainya, tapi kita berikan bantuan. Tapi tidak bermakna saluran-saluran ataupun bantuan-bantuan ini tidak turun ke negeri. I think it's a misleading fact. Sebabnya antara yang terbanyak juga peruntukan yang diberikan kepada negeri, tidak kiralah sama ada peringkat persekolahan dan sebagainya. Saya kira itu adalah sesuatu yang penting untuk kita ambil tahu juga, supaya there's no such thing as misappropriation of fund. Dan yang keduanya, even MP pembangkang ataupun ahli parlimen kerajaan juga tidak ada sebarang peruntukan pembangunan. Jadi bukannya MP daripada pembangkang saja, daripada kerajaan pun sama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, agensi-agensi kerajaan negeri menerima dana terus daripada Kerajaan Persekutuan. Dan Menteri Besar Kelantan sudah pun mengakui bahawasanya Kelantan menerima antara dana Kerajaan Persekutuan yang terbanyak sepanjang mereka menjadi negeri pembangkang, iaitu pada tahun ini di bawah Kerajaan Madani. Jadi saya kira tidak timbul sama ada tidak adil kepada MP pembangkang dan sebagainya. Dan yang kedua, apa tawaran AMK ataupun Angkatan Muda Keadilan? Angkatan Muda Keadilan tidak suka untuk berretorik bahawasanya kita bawa politik baru dan sebagainya, kalau apa yang dilaung-laungkan itu hanyalah sekadar janji-janji palsu. Sebagai contoh saya pada 15 hari bulan hari itu, kita ada melancarkan satu inisiatif yang dinamakan Ini Masa Kami. Di sini kita ada menggariskan dan apakah sebenarnya yang kita maksudkan dengan politik baru. Sebenarnya sebelum kita bercakap tentang politik baru, kita kena faham apa sebenarnya masalah di Malaysia ni. Kalau kita nak bercakap tentang institusi dan sebagainya, saya ingin bertanya, apakah yang institusi perubahan yang saudara Syed Saddiq, who was so lucky and fortunate to be the minister at 27 years old, but what kind of structural changes that you have done when you were in the government? So, for me, it is very important for you to understand what is actually the problem in Malaysia. Kalau tak faham masalah struktur, kita kerap akan bagi polisi-polisi yang hanya bersifat feel good. Jadi, apakah masalah struktur di Malaysia? Jadi, AMK mengambil inisiatif dan juga kita mengambil satu pendekatan baru. Masalah struktur di Malaysia adalah yang pertama, kita adalah negeri ataupun negara Global South ataupun negara membangun yang tidak mempunyai kelebihan seperti negara-negara maju seperti Australia, United Kingdom dan juga United States. We are a developing nation. In the global market economy, we don't have that advantage as much as they do. That's the first thing. The second thing is, Profesor Jomo juga ada berkata bahawasanya di Malaysia ini, Mahatherisme itu ataupun Mahatherism adalah terlalu kuat. Apa yang dimaksudkan dengan Mahatherism? Saudara, pada malam ini saya bukan sekadar nak bercakap saja-saja. Saya nak educate
the youth to understand. This is the plight of the youth and this is what we have to understand. Memang betul, orang muda bukan yang membuat kerosakan kepada negara, tapi sebenarnya orang muda yang menanggung kerosakan negara itu. Jadi masalah struktur apa? Crony capitalism ataupun juga baru saja Profesor Jomo ada sebut, iaitu it's not just crony capitalism, it's also crony privatisation. Saudara, Syed Saddiq berada dalam kerajaan bersama dengan Dr. Mahathir Mohamad dan dia tidak pernah pun melakukan apa yang beliau lakukan sekarang seperti ini. I don't remember you being so loud when you were in the government, Dr. Mahathir. And then no, later. So, termasuklah juga, dalam kerajaan perpaduan sekarang, tidak pun sampai setahun, baru 7 bulan, but so many judgment flying towards the government right now. Sedangkan kita semua tahu ini adalah kerajaan campuran dan apa yang kerajaan lakukan ini has actually surpassed what has been done by the PH government that was led by Mahathir, actually, whether or not you like it. For example, pada masa Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, tidak pernah ada progressive wage. Tidak pernah. Ini the first time ever Minister Rafizi Ramli berkata, kita akan mulakan gaji progresif di Malaysia yang juga dibangkang oleh siapa? Malaysia Employers Federation. But we stand for the people. That's the first thing. And the second thing is, I want to also remind you, if you are so concerned about 1MDB and also LCS, that has cost Malaysians, taxpayers, for a few billions. Remember, Mahathir has done much more bigger damage that cost even almost trillions. But you boleh bersama Datuk Seri Dr. Mahathir, maafkan saya, Dr. Mahathir, tapi you tidak boleh bersama dengan PMX dan you tidak boleh tabayun dalam rangka yang serupa kepada PMX. Saya rasa itu merupakan hipokrasi terbesar. Dan jangan claim you bawa politik baru kalau you tak faham masalah struktur dan masalah apa sebenarnya yang ada dekat Malaysia pada hari ini. Jadi bila kita bercakap, when you want to talk about new politics, understand Malaysian political economy. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah bersama geng. Okey. Hampa boleh tengok, hampa boleh nilai sendiri geng. Dia punya percakapan, dia punya hujah, dia punya ni. Cuba hampa tengok Syed Saddiq Syed Saddiq bukan main kalut-kalut lagi. Dia duk tulis. Dia duk tulis untuk dia nak balas hujah tu. Dia nak balas hujah kepada kepada AMK tersebut. Kan kita boleh tengok kan. Jadi pemikiran yang macam ni lah kita nak. Pemikiran yang luar biasa yang tahu apa masalah hari ni. Apa masalah negara kita hari ini? Apa yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri kita hari ini? Apakah yang sedang diselesaikan oleh kerajaan kita hari ini? Bukannya semata-mata menjerit. Dan tak ada apa pun. Dan soalan yang dia tanya kepada yang macam Syed Saddiq, sewaktu dia jadi menteri di bawah macam Tun Dr. Mahathir, apa yang dia buat? Apa yang dia buat hingga perubahan yang dia buat tu, hingga perubahan tu dikekalkan sehingga hari ini? Tak ada geng, tak ada. Dan hari ini reform yang dibuat oleh Menteri Pendidikan daripada Fazlina Siddiq dan juga Kementerian Belia dan Sukan, daripada DAP tu kan. Kita boleh tengok ada reform, ada perubahan supaya pemain-pemain atlet semua duk tak stres. Tapi macam Syed Saddiq waktu dia jadi menteri, tak ada apa pun perubahan. Apa yang dikekalkan oleh BN dulu dikekalkan oleh dia. Dia hanya banyakkan bercakap. Sebab itulah bagus sangat kita perlukan menteri yang macam ni. Kita perlukan pemimpin anak muda yang macam ni, yang berpengetahuan tinggi, yang berani berkata-kata, yang tahu apa masalah sebenarnya dan apakah penyelesaian dia. Bukannya semata-mata sembah menjerit LCS lah, projek tu, projek ni, tapi tak ada penyelesaian dia. Negara kita perlukan penyelesaian. Yang masalah yang dah dihadapi puluhan tahun, malah bertahun-tahun kita dah hadapi masalah ni, tapi tak diselesaikan. Tak ada penyelesaian.
kita perlukan penyelesaian setiap masalah-masalah yang timbul supaya kita tak mau negara terbeban. Apabila negara terbeban, of course rakyat akan terbeban. Jadi itulah, macam kalau aku hanya kata Syed Saddiq ni hipokrit. Hipokrit sebab dia tak dapat tempat, sebab dia tak dapat kedudukan. Daripada pihak kerajaan hari ni, Syed Saddiq tak dapat jadi menteri, lepas tu dia tak dapat jadi timbalan menteri, dan Syed Saddiq dia tak jadi apa-apa hak yang tempat-tempat hak yang tinggi-tinggi, jawatan-jawatan politik dia tak dapat. Syed Saddiq hanya ahli parlimen saja. Tak ada pun kelebihan kepada Syed Saddiq. Disebabkan dia tak dapat kelebihan sebab dia hanya satu kerusi dan tak ada pun, sementara 22 bulan dia Syed Saddiq jadi menteri. Apakah jasa dia kepada negara? Tak ada lagi. Tak ada pun reform hak yang dia buat. Jadi memang aku ada buat serangan kepada Syed Saddiq dah beberapa kali daripada channel hak yang lagi satu, dan kita pun alhamdulillah bagus. Syed Saddiq hang nak turun menjerit, jerit lah. Hang nak bila kerajaan hari ni tak ambil tahu pasal hang dan tak bagi tempat dan tak bagi kedudukan kepada hang mulalah hang serang kerajaan hari ni. Hang serang Anwar Ibrahim, hang serang Timbalan Perdana Menteri, hang nak pecah belahkan kerajaan perpaduan hari ni. Kan? Lagi teruklah, lagilah hang tak dapat tempat, lagilah Anwar Ibrahim tak bagi tempat dekat hang. Sebab apa? Perangai hang tu hipokritnya hang. Kan? Jadi orang macam hang ni, sebab hang hanya parti muda, hang bukan di dalam Pakatan Harapan, hang hanya bersandar, hang hanya buat permohonan untuk bersama dengan Pakatan Harapan, tapi Pakatan Harapan belum lagi terima. Jadi hang tu boleh pergi minjoh-joh macam Syed Saddiq, sebab kami tak nampak hang duk kata hang anak muda lah, apa semua, tapi tak tahu apakah perubahan yang hang nak bawa. Kan? Apakah hujah daripada pihak hang? Apakah perbentangan yang hang nak bawa, yang hang duk bentang selama bertahun-tahun ni? Tak ada apa perbentangan daripada pihak hang. Hang hanya menjerit anak muda. Tapi penyelesaian tu hang tak bagi pun. Hang hanya sembang, hanya mangkang, hanya sembang. Kononnya hang nak perhatian lah. Kononnya lah kan. Memang apa yang aku nampak, hang hanya nak perhatian. Bukannya hang nak tempat, hang nak macam kedudukan, sebab hang nak buat perubahan, sebab hang nak reform. Itu aku tak nampak daripada hang Syed Saddiq. Tak payah sembang, geng-geng parti hang pun untuk PRN ni pun hang bertanding solo, dipersilakan. Sebab kalau hang bertanding di bawah kerajaan perpaduan, hang tak dapat tempat banyak. Sebab kerajaan hari ni ada 19 parti tau. 19 parti tau. Parti Keadilan Rakyat yang dulu bertanding banyak pun dapat sikit. Parti UMNO yang dulu memang bertanding banyak pun dapat sikit. Sebab kita parti yang besar, kita bergabung. Jadi macam disebabkan hang hanya satu kerusi, parti hang pula parti baru, parti hang tu kecil lagi, tapi hang duk kuasa, hang boleh bertanding puluhan kursi kepala bana. Sebab tu hang tak dapat terlalu banyak tempat, sebab tu hang koyak, sebab tu hang meroyan, sebab itulah hang nak bertanding solo. Apabila hang bertanding solo, hang tak dapat lah. Itu adalah satu pembaziran, kerugian, pecahan undi yang diplan oleh atuk hang. Jadi kira macam kepala ni, tengok hang pun memang kita dah rasa panas kan. Walaupun hari ni kita simpati dengan dia macam arwah Saifuddin, Kementerian Menteri Keselamatan Hidupnya kan. Jadi kepala kan, kita tengok ucapan Syed Saddiq pun okey, tak apa, dia hormati, alhamdulillah, okey. Janganlah hang duk buat satu ucapan yang menyakitkan, orang pun akan sakit hati lagi dekat hang. Jadi daripada segi politik, okey, politik, kami tak boleh support hang. Kami rasa hang ni hanya musibat dia, orang Penang kata. Hang memang betul-betul musibat punya. Hang betul-betul memang celaka punya. Sebab hang tak dapat, sebab punca dia hang tak dapat tempat. Cuba kalau hang dapat tempat, of course hang akan jilat Anwar Ibrahim, gila babi punya hang akan jilat. Jadi itulah aku punya luahan hati, aku punya perkongsian, apa yang pemerhatian aku, dan aku sangat-sangat sokong anak muda daripada AMK, Angkatan Muda Keadilan. Hujah dah memang best. Kalau tak silap aku nama Atirah.
Jadi alhamdulillah kita sama-sama, kita bersama dengan kerajaan hari ini dan kita sokong kerajaan hari ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita bangunkan negara, kita bina negara dan kita ubah negara kita. Okey, boleh subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak, ampak, antuang. Assalamualaikum.